Kelibat tu bentuknya macam perempuan. Rambutnya panjang sampai ke pinggang. Duduk bertinggik je, cantik je duduk bertinggik dekat atas cermin makeup. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Welcome back guys to Malam Mistik. Macam mana dengan hari raya korang tahun ni? Okey tak? Ada hal tak? Jumpa hantu tak? Aku harap semuanya berjalan lancar, selancar-lancarnya. Alright guys, malam ni aku nak cerita kat korang satu kisah yang aku petik daripada sebuah blog ni. Cerita ni ditulis pada 7 tahun yang lepas. Yang berlaku kejadiannya pada 9 Ogos 2013. Aku tak tahu kisah ni berlaku kat homestay yang mana satu. Dia tak bagi tahu aku pun nama tempat spesifiknya kejadian ni berlaku. Tapi dia ada cakap yang homestay ni letaknya dekat utara tanah air, dekat kawasan atas daripada Taiping. Itu je lah yang dia cakap. Dia tak cakap pun nama tempat tu spesifik, tapi dia kata dekat atas Taiping. Aku tak tahu kat mana. Dan memandangkan nama dia sendiri pun dia tak mention, so aku just letakkan nama dia sebagai Nazri je. Sempena nama subscriber aku yang minta aku letakkan nama dia sendiri, sekiranya tak ada nama yang aku nak letakkan dalam penceritaan aku. Nama Nazri ni nama subscriber aku. Dia minta aku letakkan nama dia. Kalau tak ada orang yang nak letak nama, cerita tu tak ada nama, letak je nama dia. Dia minta macam tu. So guys, seperti biasa, sebelum aku nak start bercerita malam ni, korang kena bantu aku dulu. Subscribe channel Rahmat ni, like, komen dan share sekali guys. So tunggu apa lagi? Let's roll on Malam Mistik. Let's go. Kisah ni berlaku masa Nazri ni dengan satu keluarga besar dia balik ke kampung sempena nak merayakan Aidilfitri. Memandangkan Nazri ni keluarganya ramai, dan rumah kampung tu mungkin kecil agaknya, so dia pun ambil keputusan untuk sewa dekat sebuah homestay ni yang jaraknya tak berapa jauh pun daripada kampungnya. Sebenarnya homestay yang disewa ni dekat je dengan rumah makcik dia. Lepas tu harga sewanya pun murmur je, murah-murah je. Jimat lah sikit kosnya tu kan. Rumah sewanya pula ni rumah jenis semi-D 2 tingkat. Kiranya boleh tahan selesa jugalah kalau nak duduk satu keluarga tu, kalau saiz rumah macam tu. Nazri ni dia duduk 3 keluarga kat dalam homestay tu. Keluarga kakak dia, keluarga abang dia, family Nazri tu sendiri dengan mak dia. Menjadikan totalnya lebih kurang 15 orang yang duduk dalam homestay tu, termasuk kanak-kanak sekali. Kali pertama si Nazri ni menjejakkan kaki kat dalam homestay tu, Nazri ni dia dah mula rasa macam tak selesa. Dia tak selesa dengan bau hapak kat dalam homestay tu, macam bau orang bela kucing. Walaupun Nazri ni dia tak bela kucing, tapi dia memang ciam sangat yang bau tu memang bau hapak kucing. Sebab dia ada seorang member yang bela 15 ekor kucing dalam rumah dia. So kalau masuk rumah member dia ni, memang sama bau hapaknya macam kat dalam homestay ni. So senang cakap, memang dia ciam sangatlah bau hapak tu. Cuma homestay ni bau hapaknya tu lebih kuat sikit aroma terapinya berbanding dengan rumah member dia tu. Tapi walaupun rumah tu baunya hapak, macam bau hapak kucing, tapi yang peliknya, tak ada seekor kucing pun kat dalam rumah tu, ataupun seekor tikus pun dia tak pernah nampak bayang. Mungkin agaknya rumah tu dah lama sangat ditinggalkan. Tu yang baunya tu jadi hapak sikit. Malam pertama tu, diorang sekeluarga keluarlah beramai-ramai berpesta makan, macam orang hilang akal makan tu dekat pekan berhampiran dengan homestay diorang ni. Semua orang pun pergi, kecuali abangnya yang tak nak ikut. Abang dia tu tak nak ikut sebab dia kata dia nak stay je kat homestay sebab nak tengok bola live friendly Malaysia lawan Barcelona masa tu. Bila diorang semua ni dah sampai pun dekat homestay tu, semua orang pun dah keletihan sangat dah.
Nazri pun, dia pun bila sampai-sampai je kat homestay tu balik, dia pun terus mandi. Lepas tu teruslah bersiap nak labuhkan mata dia dekat sebuah bilik yang dia dah cop pun daripada siangnya tadi. Anak dengan isteri si Nazri ni pula, dia tidur kat dalam bilik lain. Dia tidur dengan maknya Nazri ni, dengan 2 orang lagi anak buah si Nazri. Saya cakap bini dengan anak dia semua tidur bilik lain, si Nazri ni tidur bilik lain. Nazri ni tidur solo je. 2 orang anak buahnya lagi yang dah besar panjang sikit, diorang pula tidur dekat bilik tingkat atas. Dan yang lain-lain pula tu just bentang toto. Lepas tu tidur je berlonggokkan dekat ruang tamu. Bilik yang Nazri ni tidur tak berapa besar sangat pun. Bilik kecil je. Yang ada pun dalam bilik tu hanya satu katil bujang dengan satu kipas yang segan je dia punya putaran tu. Macam ibarat tu orang kata kipas tu hidup segan mati tak mau. Senang cakap ada kipas tapi rasa macam angin tu ada tak ada je. Ada tak ada. Kipasnya tu macam sedih lah. Senang cakap kipas tu slow lah. Entah kenapa agaknya masa nak tidur tu si Nazri ni dia rasa resah dia tu lain macam betul perasaannya. Dia didatangi dengan satu perasaan yang memang dia rasa menyampah betul bila perasaan tu datang. Perasaan tu macam perasaan seram-seram sejuk gitu. Tapi Nazri ni dia just buat relax-relax je. Tapi sebelum dia tidur tu dia just baca-baca lah dulu apa yang patut tu. Tengah sedap dia tidur malam tu, tiba-tiba dia tersedar. Dia tersedar disebabkan perut dia mengulas tak tahan nak melepas. Akibat daripada makan terlebih lah kan, sebab hari raya kan. Standard lah kan bila korang makan raya kan. Bila malam ni confirmnya perut macam nak meletup. Ini normal lah. Tapi masa dia celik mata tu, si Nazri ni dia rasa pelik. Sebab apa hal pula kan dengan tiba-tiba dia dah ada dekat dalam bilik lain dah. Sejak bila pula dia boleh bergalih kat satu bilik kosong ni, yang sememangnya bilik tu tak ada perabot langsung walaupun sebiji kipas angin. Sebab itulah bilik tu tak ada orang yang nak guna, sebab bilik tu kosong. Tapi entah kenapa agaknya si Nazri ni dia boleh bergalih kat dalam bilik tu. Mula-mula tu dia rasa pelik juga, tapi dia buat bodoh je lah. Dia malah pun nak fikir bukan-bukan. Dia husnuzon je. Mungkin dia berjalan agaknya dalam tidur masa tu, mungkin lah. Tengok jam masa tu dah pukul 3.50 pagi dah. So dia pun capai tuala, londehkan kain, lepas tu terus menapak ke bilik air nak melepaskan hajat dia. Bilik air tu pula yang bestnya, pintunya tu tak boleh nak dikunci. Kalau nak tutup juga, terpaksalah dia sendal dengan baldi yang ada air. Tapi memandangkan jam dah pun pukul 3.50 pagi masa tu, jadi Nazri ni pun dia tak sendal lah pintu tu. Dia fikir siapa je kan nak masuk bilik air kalau dah waktu-waktu macam tu kan. Fikir si Nazri ni. So dia pun nyalakan curut. Sebab dia dah memang tabiat dia. Kalau kata dia nak memberut je, memang sambil dia hisap curut, barulah nikmat kata dia. Sedap sangat melayan memberut tu sambil menghisap curut tu, sampaikan nyaris-nyaris dia nak terlelap sambil memberut tu. Baru je dia nak terpejamkan mata dia tu, tiba-tiba bertempom, bunyi pintu bilik air tu macam diketuk daripada luar. So terkejut jugalah si Nazri ni dibuatnya. Dalam hati tu dia terfikir juga, siapalah agaknya yang nak mengetuk pintu bilik air dia ni. Terus jadi terpotong steam dia nak memberut. So dia pun cepat-cepatlah cebok secepat-cepatnya. Macam pelesit lah cebok. Tengah dia bersabun tu, tiba-tiba dia boleh nampak pintu bilik air tu pula bergerak-gerak, macam ada orang yang nak buka pintu tu. Tapi lepas tu pintu tu terus tertutup balik. Seolah-olah macam ada yang tengah mengendap dia. Berulang-ulang kali jugalah perkara ni berlaku masa tu. Si Nazri ni memang dia rasa dah tak sedap hati dah. Kejadian ni betul-betul buat hati dia jadi tak senang. So lepas dia selesai je kat dalam toilet tu, dengan beraninya sambil dengan perasaan ragu-ragu tu, dia terus buka pintu toilet tu dengan harapan janganlah ada makhluk yang tak diundang tu menunggu kat sebalik pintu tu. So nasib baiklah tak ada apa-apa perkara yang boleh membuatkan si Nazri pengsan masa tu. So dia pun cepat-cepatlah berlari menuju balik ke bilik dia. Masa tengah dia pakai balikkan sarung dia tu, tiba-tiba
Slow je pintu bilik dia tu diselak. Sudah. Memang sah ada sesuatu yang betul-betul tengah duduk perhatikan dia ni, fikir si Nazri masa tu. So memandangkan Nazri ni nak elak daripada terus dia kacau, sebab dia rasa macam ada feeling yang dia akan kena kacau lagi kalau dia tidur sorang-sorang dalam bilik tu. So dia pun ambil keputusan untuk bergalih je ke bilik yang bini dengan mak dia ni tidur. Masa masuk dekat bilik tu, dia tengok memang dah tak ada ruang yang selesa pun. Dia nak landingkan badan dia pun dah penuh sangat dah kat bilik tu. Sebab anak-anak dia ni dengan dua lagi anak buah dia ni dah booking dah dekat atas katil queen size tu. Bini dengan maknya pula just tidur atas totor dekat lantai. Tapi si Nazri ni dia tak peduli pun. Dia terus selit je kat celah antara mak dia ni dengan isteri dia. Biarlah dia rasa sempit dekat situ daripada dia tidur dekat bilik kecil tu yang silap hari bulannya agak-agaknya dia kena galih lagi ke tempat lain. Silap-silap kena galih kat atas bumbung pula jadinya. Dia lebih rela tidur sempit dekat bilik mak dengan anaknya tu, dengan isterinya tu, berbanding kalau dia tidur dekat bilik tu seorang-seorang. Diorang ni stay dekat homestay tu 2 malam je. Tapi malam kedua, si Nazri dengan family dia ni dah tidur dekat rumah sepupu dia. So terlepaslah Nazri ni daripada gangguan malam kedua. Sebenarnya bukan Nazri je yang diganggu kat dalam homestay tu. Ada juga ahli keluarga lain dia yang diganggu juga. Kakaknya Nazri tu buka cerita. Masa dia balik daripada berjalan raya malam kedua tu, macam sampai-sampai je dekat pagar homestay tu, kereta dia ni tersuluh satu kelibat seorang budak kecil tengah menjengah daripada tembok pagar homestay tu. Sebenarnya dia pun tak berapa nak pasti sama ada budak tu manusia ke ataupun hantu. Tapi yang pasti kejadian ni berlaku dah lewat malam. Takkanlah ada anak jiran-jiran yang nak main tengah-tengah malam kan. Lagipun budak tu dia duduk daripada dalam pagar kawasan homestay, bukannya daripada luar pagar homestay. So benda tu mestinya datang daripada rumah. Kes abang si Nazri ni pula, dia cerita masa malam pertama dekat situ. Masa tu kan si Nazri dengan family semua keluar pergi makan-makan kan dekat pekan kan. Cuma abangnya seorang je yang tak ikut sebab nak tengok bola kan. Tengah dia layan live bola masa tu dekat homestay seorang-seorang tu, tiba-tiba dia terdengar ada bunyi budak-budak. Bukan main seronok lagi budak-budak tu, main dekat atas homestay tu. Yang peliknya, memang tak ada orang lain pun dalam rumah tu kecuali dia. Budak-budak pun memang semua pun ikut sekali dengan keluarga si Nazri ni ke pekan malam tu. Tapi abang si Nazri ni, dia buat bodoh je. Dia fokus je dekat match bola malam tu. Lepas dia habis dia layan bola tu, tiba-tiba dia terdengar pula ada bunyi kucing mengiau. Ngiau, ngiau. Bunyi kucing. Lepas tu dia nampaklah ada seekor kucing putih ni melintas daripada arah dapur terus ke pintu depan, lepas tu terus gaib. Entah macam mana kucing tu boleh gaib agaknya sedangkan pintu depan tu tertutup. Abang si Nazri ni pun dia tak tahu. Sebab masa ni abang Nazri ni memang dah paisi sangat dah. Dia terasa kesal jugalah kan pergi duduk sorang-sorang dekat homestay malam tu. Masa malam kedua pula, abang si Nazri ni cerita masa ni Nazri ni memang tak stay dekat homestay tu. Dia dah tidur kat rumah sepupu dia dah. Abangnya cerita tengah dia sedap tidur tu, tiba-tiba dia terjaga. Sebab dia rasa macam ada tangan yang meraba-raba dia masa dia tidur tu. Masa tu dia boleh rasa macam ada satu entiti yang baring betul-betul dekat sebelah dia. Masa ni dia pun just cuik-cuik jeling je. Dia tengok pelan-pelan cuik-cuik jeling. Dia boleh nampak ada satu kelibat perempuan betul-betul baring dekat sebelah dia. Masa ni memang berderau lah jantung dia. Tapi memandangkan masa tu mata dia ni memang dah mengantuk sangat, so dia pun just buat bodoh je. Lepas tu terus dia sambung tidur. Anak saudara Nazri yang tidur dekat bilik atas pula bercerita masa diorang berdua ni hampir nak tertidur tu, masa tengah terkelip-kelip biji mata tu, salah seorang daripada anak saudara Nazri ni dia ternampak ada satu kelibat. Kelibat tu bentuknya macam perempuan. Rambutnya panjang sampai ke pinggang. Duduk bertinggik je, cantik je duduk bertinggik dekat atas cermin makeup. Cermin makeup tu nipis je. Tapi entah macam mana agaknya perempuan tu boleh duduk bertinggik kat situ. Yang tu pelik lah.
Memang tak logik lah kalau perempuan normal boleh duduk bertinggi dekat atas makeup tu. Dekat dalam bilik anak saudara dia tidur tu, ada bilik air juga. Salah seorang anak saudaranya tu, masa dia duduk sorang-sorang kat dalam bilik tu, tiba-tiba dia perasan tombol pintu bilik air dia tu seakan-akan macam diputar-putar. Pelan je putaran tu, macam pelan aja. Tapi dia buat tak tahu je. Anak-anak saudara si Nazri ni, dorang ni memang berani sikit. Dorang ni semua memang buat tak layan je dengan gangguan-gangguan ni. Dorang ni semua jenis yang dah biasa duduk dekat asrama. Jadi benda-benda mistik macam ni biasa je bagi dorang ni. Si Nazri ni dia korek-korek cerita lagi. Rupa-rupanya salah seorang sepupu dia pun pernah stay dekat homestay tu sekeluarga. Dia stay, dia, isteri dia dengan anak dia 3 orang. Isterinya cerita, masa tengah duduk bilik main handphone dekat dapur tu, tiba-tiba anak bongsunya yang umur 8 tahun ni, tiba-tiba dia lari kepanikan, meluru daripada tangga terus ke arah maknya tu. Lepas tu terus peluk maknya. Masa tu muka budak tu memang pucat lesi, dah macam tak ada darah dah rupa. Bila ditanyakan mengapa dia berlari, anaknya tu tak bercerita pun. Dia macam takut tau. Tapi dia just menangis je sekuat-kuat hati dia. Dia punya nangis tu memang jelas lah, confirm memang menangis orang yang tengah takut. Bila dah balik ke rumah sendiri, barulah anaknya tu nak cerita yang masa tu, masa dia nak naik tangga ke tingkat atas rumah homestay tu, tiba-tiba dia nampak ada satu kelibat budak tau, meluru merangkak turun daripada tangga tu sambil lidah dia terjelih. Lepas tu tersenyum muka dia memandangkan muka budak ni. Kau fikir kalau benda tu dah mengadap macam tu, memanglah kau takut kan? Tapi kalau daripada apa yang anak sepupu si Nazri ni gambarkan, budak tu boleh disimpulkan makhluk yang dia nampak tu bentuknya macam hantu Ju-on. Hantu yang kanak-kanak tu, hantu Ju-on yang hantu budak pakai seluar pendek je, seluar kontut tu, macam pampers. Hantu Ju-on aku dengar pun ngeri. Nazri ni dengar cerita ni daripada makciknya yang duduk dekat-dekat dengan area homestay tu. Makcik si Nazri ni dia bagi tahu, homestay tu memang ada cerita dia. Owner rumah tu pun just 5 hari je bertahan duduk dekat dalam homestay tu. Katanya kisah mistik dekat situ memang melibatkan penampakan budak kecil yang makhluk yang seakan-akan hantu Ju-on tu dengan kucing warna putih. Kisahnya macam ni. Ada satu keluarga ni baru je pindah kat rumah tu. Keluarga tu ada 5 orang. Ayah, mak dengan anaknya 3 orang. Dia beli rumah tu sebab rumah tu nampak cantik. Lepas tu murah harga dia. Tapi malangnya, apa yang diorang sekeluarga ni impikan tak sama dengan apa yang berlaku. Sebab diorang sekeluarga ni mampu bertahan kat rumah tu tak sampai pun 5 hari. Dari hari pertama diorang duduk dekat situ lagi memang dah kena kacau dah dengan penunggu rumah tu. Kemuncaknya bila hari kelima diorang sekeluarga ni tinggal dekat situ. Malam kelima tu, dengan tiba-tiba si ayah ni, dia terdengar pintu biliknya tu diketuk. Dia punya ketukan tu bukan pelan, tapi macam nak pecah pintu bilik dia tu. Dia punya kuat punya ketuk tu. Si ayah ni, dia beranikan diri dia je nak buka pintu tu, walaupun dia tahu waktu tu dah pun lewat malam. Tak mungkin pun ada orang pun yang nak mengetuk pintu biliknya malam-malam macam tu. Masa baru dia nak buka tombol pintu tu, baru je dia nak sentuh tombol tu, tiba-tiba bunyi ketukan tu berhenti. Terus senyap. Tapi dia nekat je, dia nak buka juga pintu tu. Dia nak tahu siapa yang duduk mengetuk pintu biliknya. Walaupun sememangnya dia dah boleh agak dah yang mengetuk tu bukan pun manusia. Sebab dah hampir setiap malam pun perkara yang sama ni berlaku sepanjang dia duduk dekat rumah tu. Tapi bila dia buka je pintu biliknya tu, dia tengok tak ada siapa pun depan bilik dia tu. Masa tu memang hati dia lagi rasa tak sedap dah. Tapi tak berapa saat lepas tu, daripada saat pintu tu terbuka, tiba-tiba dia dengar ada satu suara.
suara lolongan sayu seorang perempuan. Mendayu je datangnya daripada tingkat atas. Serentak dengan tu jugalah. Pam! Blackout. Masa ni lagilah buat dia rasa tak sedap hati. Kalau tadi tu ada jugalah lampu dekat hall yang hidup, kiranya terang jugalah kan kawasan rumah dia tu. Tapi kali ni dah blackout. Dah blackout dah satu rumah. Lagi gelap gelita satu rumah. Serentak dengan tu jugalah, isteri dengan 3 orang anaknya ni terus keluar daripada bilik masing-masing, terus meluru ke ayahnya yang masa tu ayahnya dah pun berada dekat ruang tamu rumah tu. Masa ni masing-masing pun just pegang tangan je antara satu sama lain. Sambil tu sambil-sambil lah diorang baca ayat suci Al-Quran yang terlintas dekat dalam kepala otak masing-masing ni. Semua orang pun dah memang dah takut dah masa tu dah. Sambil tu sambil lah pelan-pelan diorang ni berjalan berhimpit-himpit. Bila dah takut sangat tu, ayahnya pun ajak keluarganya ni semua keluar daripada rumah tu malam tu juga. Tempat jugalah ayahnya masa tu capai kunci kereta dia dengan beberapa dokumen yang penting lah. Misi diorang masa tu untuk keluar daripada rumah tu secepat mungkin. So diorang pun teruslah jalan menuju ke pintu utama. Walaupun jarak perjalanannya tak berapa meter pun daripada tempat diorang berdiri tu menuju ke pintu utama, tapi malam tu, masa tu terasa jauh sangat perjalanan dia. Tiba-tiba pintu bilik tidur anak-anaknya tu yang dekat bahagian atas rumah tu tiba-tiba terasa macam dihempas sekuat-kuatnya. Pinggan mangkuk kat dapur pula diorang ni boleh dengar, seolah-olah macam ada yang main campak-campak. Satu-satu diorang campak. So berderai-derai lah bunyi kaca kat dapur tu diorang dengar. Sambil tu bunyi perempuan menangis melolong tu makin kuat datangnya daripada arah dapur. Masa ni tahap keseraman diorang tu, level tu dah memang melampaui batas dah kata diorang ni. Dah tak tertahan, dah tak terkata seramnya. Belum pun hilang seramnya tu lagi, tiba-tiba salah seorang daripada anak lakinya ni menjerit. Sebab dia terasa macam ada benda yang pegang kaki dia. Benda tu macam menyentap-nyentap kaki dia. Tapi maknya ni just heret je anak dia tu. Dia tak pedulikan pun apa nak jadi. Apa nak jadi, jadilah kata mak dia. Dekat ruang tamu pula, dengan tiba-tiba sofa tu bergerak sendiri. Tapi bila dilihat dekat sofa tu, rupa-rupanya ada satu sosok tubuh budak lelaki. Budak lelaki tu dia pakai seluar pendek je, duduk melompat-lompat dekat atas sofa. Masa ni memang kelang kabut dah 5 keluarga ni berlari ke arah pintu utama tu. Bila sampai je dekat pintu utama tu, masa nak buka lock tu, punyalah ayah dia ni takut sampai terketar-ketar tangan. Nak masukkan kunci ke dalam padlock kunci tu pun dah jadi macam tak boleh nak masuk tau. Sebab dah terketar-ketar kan. Yang menjadikan kerja yang biasanya ni mudah je buka, masuk kunci buka, mudah je kan, jadi susah gila nak buat. Yang lagi best pula, budak yang duduk melompat dekat atas sofa tadi tu, tiba-tiba dia dah berjalan pula menuju dekat diorang sekeluarga ni yang daripada tadi terkial-kial nak cari kunci nak buka padlock mangga tu. Makin lama makin dekat budak tu menghampiri diorang sekeluarga ni. Secara tak langsung menjadikan diorang ni jadi makin takut lah. Bukan takut je, jadi kalut. Lepas tu dah tak tentu arah dah. So dalam keadaan kelang kabut tu, akhirnya ayahnya ni berjaya juga buka pintu lock tu. Teruslah kelang kabut diorang ni semua masuk ke dalam kereta. Lepas tu terus cabut tinggalkan rumah tu. So lepas daripada diorang tinggalkan rumah tu, itulah kali terakhir diorang ni semua ni jejakkan kaki kat dalam rumah tu. Perabot asal semua diorang tak bawa, diorang tinggal aja kat rumah tu. Kunci rumah tu pula diserahkan pada jiran untuk disewakan. Tapi macam tu je lah, setiap kali ada orang yang sewa rumah tu, memang takkan lama diorang ni akan duduk kat dalam rumah tu. Sampaikan satu tahap, diorang just buat rumah tu macam homestay je. Boleh tahan juga ganas hantu dalam homestay ni. Kalau kena situasinya tu dekat aku sendiri pun tak tahu nak buat apa. Aku harap owner buatlah sesuatu kat homestay dia tu. Panggil lah orang yang pandai-pandai semah ke kan, untuk semah balik homestay tu. Carilah ustaz ke, siapa-siapa yang boleh bantu. Janganlah sewakan kalau tahu homestay tu berhantu. Nanya weh orang yang menyewa tu. Alright guys, sampai sini je malam mistik kali ni. Buat sesiapa yang ada cerita ataupun pengalaman korang yang nak share, korang boleh share melalui malammistik@gmail.com
Ataupun korang boleh je share dekat mana-mana platform sosial media aku. Tak kisahlah korang nak share dekat IG ke, FB ke. Aku dah letakkan pun linknya dekat bawah ni. Korang tinggal tekan je. Hingga kita jumpa lagi di next Malam Mistik yang akan datang. Korang jangan lupa jaga kesihatan korang, jaga diri korang, jangan berurusan dengan setan. Ingat tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Good bye. Malam Mistik.